Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pendedahan terkini daripada Timbalan Perdana Menteri Malaysia berkait dengan Belanjawan Malaysia tahun 2026. Beberapa minit lagi Anwar Ibrahim akan mengumumkan Belanjawan 2026. Tetapi ini adalah apa yang disampaikan oleh Zahid Hamidi. Kata Zahid Hamidi, Belanjawan tahun 2026 adalah lembaran baharu yang akan dibuka bagi memperkukuhan ekonomi. Belanjawan 2026 yang akan dibentangkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim petang ini akan membuka lembaran baru dalam usaha memperkukuh ekonomi negara serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah berkata, menerusi Belanjawan tahun 2025, peruntukan sebanyak 11.96 bilion yang diterima telah dimanfaatkan sepenuhnya bagi memperkasakan agenda desa madani. Alhamdulillah, setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, kerana kerajaan ada sokongan padu yang telah diberikan kepada Kementerian Luar Bandar dan Wilayah, kata beliau. Setiap sen peruntukan itu diterjemahkan melalui pelbagai inisiatif nyata yang memajukan komuniti desa, memperkukuh ekonomi rakyat dan menambah baik infrastruktur luar bandar, katanya lagi. Ahmad Zaid juga berkata, KKDW akan terus komited melaksanakan tanggungjawab dengan penuh amanah dalam memastikan setiap dasar dan program kerajaan memberikan manfaat langsung kepada rakyat di seluruh negara. Ahmad Zahid yang pada masa sama mengajak seluruh rakyat untuk bersama-sama mengikuti pembentangan Belanjawan 2026 petangan nanti. Kata beliau, didoakan agar Belanjawan 2026 terus membawa kemakmuran buat seluruh rakyat Malaysia. Anwar akan membentangkan Belanjawan 2026 di Dewan Rakyat pada 4 petang hari ini. Ia merupakan belanjawan keempat dibentangkan oleh Kerajaan Madani dan yang pertama di bawah Rancangan Malaysia ke-13 sekaligus menjadi asas utama bagi pelaksanaan Pelan Pembangunan Negara untuk tempoh 5 tahun akan datang. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita teruskan ulasan ini, sila tinggalkan komen anda. Apakah cadangan anda kepada Anwar Ibrahim untuk menambah baik ekonomi negara dan menambah baik bajet negara? Ada yang mencadangkan bantuan SARA ataupun bantuan RM100 kepada semua rakyat Malaysia dapat ditingkatkan kepada RM300 dan apabila itu dicadangkan, ramai juga yang setuju, ramai yang gembira. Kata mereka, dengan RM300 itu, pelbagai jenis barangan boleh dibeli. Ada juga yang mencadangkan dengan RM300 itu, kata mereka boleh membuat modal kecil-kecilan bagi memulakan penjualan apa-apa sahaja, kerana uang itu di luar daripada pendapatan bulanan. Ada juga yang kata, bagilah risit ataupun kupon untuk digunakan bagi membeli barangan-barangan tertentu yang mendapatkan mungkin diskaun subsidi sehingga 50%. Apa pula pendapat anda semua? Apa yang anda mau? Ada yang kata bagi 1,000 seorang kepada semua orang rakyat Malaysia setiap bulan. Kalau itu yang dibuat, entahlah. Bolehkah survive negara ini atau kita akan bankrupt? Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini daripada Parlimen Malaysia. Pengumuman yang pastinya menggemparkan seluruh Malaysia. Apabila pihak pembangkang cuba menunggang isu berkait dengan hukuman FIFA terhadap FAM Malaysia berkait dengan 7 pemain naturalisasi ataupun pemain warisan Malaysia. Amatlah mengecewakan ramai pihak apabila ramai orang cuba menunggang isu ini, termasuklah pembangkang. Yang paling mengecewakan ialah
pembangkang cuba meniupkan api kebencian terhadap pemain-pemain ini. Apabila ada yang mencabar, pemimpin daripada pembangkang mencabar supaya dibuat temu rama kepada 7 orang pemain itu dalam bahasa Melayu. Ini satu perbuatan yang banyak orang kecam. Kata netizen, perlukah buat seperti itu? Lebih baik anda cadangkan bagaimana untuk mengatasi masalah, bagaimana untuk meningkatkan kualiti pemain-pemain atau pasukan Malaysia daripada anda mengeruhkan keadaan, kata netizen. Ini apabila salah seorang pemimpin pembangkang iaitu Fadli mengatakan bahawa dia mencabar 7 pemain itu di temu rama dalam bahasa Melayu. Dia nak dengar bagaimana. Inilah ramai para peminat bola sepak termasuk saya tidak setuju dengan tindakan itu, keputusan itu, kerana keputusan seperti itu bukanlah dapat membantu menyelesaikan masalah, tetapi lebih banyak menimbulkan lebih banyak masalah dan mungkin akan memalukan pemain itu sendiri. Apa sebenarnya niat untuk melakukan seperti itu? Dapatkan perbuatan itu menyelesaikan masalah atau akan menambahkan lagi masalah? Saudara-saudara sekalian, mujurlah di parlimen hari ini. Parlimen secara sebulat suara menolak usul bahas denda FIFA kepada FAM. Sepatutnya parlimen ini bukanlah membahaskan benda-benda seperti ini. Yang mereka bahas adalah perkara yang lebih kritikal berbanding hukuman FIFA tersebut. Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul menolak undi atau usul tergempar seorang anggota Parlimen Kerajaan untuk membahaskan denda Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA terhadap Persatuan Bola Sepak Malaysia FM dan 7 pemain warisan Malaysia. Lebih menarik lagi ialah pastinya apabila ini berlaku, akan melibatkan pelbagai pihak. Dan saudara, keputusan disampaikan oleh Speaker menerusi surat bertarikh 9 Oktober kepada anggota Parlimen Kampar, Chong Zemin yang menyerahkan usul tersebut pada 7 Oktober. Dalam surat yang dikongsi dengan Malaysia Kini, Johari berkata, isu itu telah dijawab oleh Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail di Parlimen semalam semasa sesi soal jawab Menteri. Usul itu ditolak berdasarkan peraturan mesyuarat 18/7/B. Saudara-saudara sekalian, ada juga netizen setuju dengan penolakan ini kerana isu ini akan menimbulkan subjedis jika dibincangkan di dalam parlimen. Kerana isu ini masih dalam timbang tara, masih di dalam perbicaraan dan masih di dalam proses keputusan. Jadi, tindakan yang diambil hari ini memang tepat bagi tidak menimbulkan subjedis ataupun keputusan sebelum diumumkan oleh mahkamah ataupun oleh badan disiplin FIFA. Amatlah sesuai untuk mereka jangan buat apa-apa dulu, jangan ulas apa-apa dulu. Semoga masalah FIFA ini dapat diselesaikan dengan segera kerana Kementerian Dalam Negeri kemarin Saifuddin Nasution Ismail sudah pun menyatakan bahawa tiada pemalsuan dokumen berlaku kepada 7 orang pemain warisan Malaysia itu. Jadi kita perlu percaya bahawa dokumen yang telah diserahkan oleh 7 pemain Malaysia, warisan Malaysia ini adalah telus, jujur dan tiada penipuan. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Belanjawan 2026. Dijangka Anwar Ibrahim akan mengumumkan 3 bajet yang paling bagus. Pertama, untuk penjawat awam. Bajet ini dijangka memberikan bantuan bonus sebanyak 2 bulan gaji kepada para penjawat awam. Kedua, kepada para petani dan nelayan. Ada netizen kata, ada sumber mengatakan bahawa Anwar Ibrahim akan membantu para petani, khususnya kepada para penanam padi, penoreh getah dan pekebun kecil kelapa sawit. Menurut sumber itu adalah amat baik kalau Anwar Ibrahim menyalurkan kenaikan harga getah padi dan kelapa sawit. Ada yang menjangkakan harga padi akan dinaikkan sehingga RM2,000 setan.
Kalau benar harga padi dinaikkan sehingga RM2.000 setan, ini adalah berita yang paling baik, paling mulia yang pernah diumumkan oleh Perdana Menteri. Kerana betapa susah payahnya para petani menanam padi. Kenapa tidak bantu mereka, kata netizen. Sedangkan makanan orang kaya, orang miskin, penjawat awam tinggi, berpangkat rendah tinggi, lelaki perempuan, di bandar, di kampung semua makan beras, makan padi, makan nasi. Jadi kenapa tidak bantu para pesawat padi? Jangan sampai pesawat padi mogok, kata netizen. Jadi apabila harga padi dinaikkan RM2.000 setan, sudah tentu ini akan dapat memancing undi daripada para pengundi. Ingat, politik ini semua tentang undi. Politik ini tentang kuasa. Jadi, saya yakin kalau Anwar Ibrahim dapat meningkatkan harga padi sehingga RM2.000 setan, sudah tentu ini akan menjadi ancaman besar kepada Perikatan Nasional yang pastinya tidak akan mampu bernafas lagi kalau Anwar Ibrahim berjaya memancing para petani khususnya di luar bandar. Selain itu, ada juga yang mahu supaya harga kelapa sawit turut ditingkatkan. Jadi, bagaimana pula pendapat anda? Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Terima kasih Anwar Ibrahim. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi kepada anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, bodoh dan tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi terapi imun ini meningkatkan, menyeimbangkan dan mendidik imun badan kita jadi bijaksana. Apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk ini, lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Saudara, apa pula pendapat anda jika harga padi, getah dan kelapa sawit dinaikkan oleh Anwar Ibrahim? Padi RM2.000 setan, kelapa sawit RM2.000 setan, dan harga getah dinaikkan RM15 sekilogram untuk getah scrap. Apa pula pendapat kamu? Saya rasa kalau ini benar-benar dibuat, ini berita paling mulia dan luar biasa pernah dibuat oleh Malaysia. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Belanjawan 2026 bakal diumumkan petang ini. Menurut maklumat yang kita terima, tak tahulah benar atau tidak. Tetapi sumber maklumat menyatakan bahawa Anwar Ibrahim akan mengumumkan berita paling gembira untuk 3 golongan penting. Pertama, untuk para penjawat awam. Yang kedua, untuk para petani dan juga nelayan. Dan yang ketiga, kepada pelajar. Golongan-golongan ini adalah golongan yang sangat kritikal untuk dijaga oleh kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. 2 tahun lagi pilihan raya akan diadakan. Jadi sudah tentu strategi memancing undi, strategi memancing hati hasrat netizen kini mula akan diperkasakan. Dan itu sebabnya naratif mula melebar, menyatakan bahawa Anwar Ibrahim tidak akan segan silu mengumumkan insentif yang luar biasa kepada 3 golongan ini. Golongan pertama ialah penjawat awam. Kalau sebelum ini ada satu dapatan naratif di sana-sini mengatakan bahawa ramai penjawat awam yang tidak menyokong kerajaan perpaduan madani ini. Itu pada peringkat awal kerajaan perpaduan ini ditubuhkan sehingga ada yang terang-terangan menentang kerajaan. Tetapi sejak kebelakangan ini, selepas Anwar Ibrahim mengumumkan kenaikan gaji penjawat awam dan beberapa insentif yang telah diberikan, bantuan-bantuan yang telah pun ditunaikan, kini mula berduyun-duyun, walaupun mula menyokong Anwar. Kalau selama ini mereka tidak menyokong, sekarang mereka mula menyokong. Jadi, petang ini dijangkakan, menurut sumber diterima, Anwar Ibrahim akan mengumumkan bonus belanja atau pemberian bonus kepada para penjawat awam yang belum pernah dinikmati oleh para penjawat awam sebelum ini. Ada yang mengatakan bahawa Anwar Ibrahim mungkin akan mengumumkan bajet belanjawan bonus 2 bulan gaji atau 3 bulan gaji kepada para penjawat awam. Perkara ini mungkin anda kata mustahil, tetapi bagi ramai para penganalisis politik, tidaklah mustahil untuk Anwar Ibrahim melakukannya.
Jadi kalau ini benar-benar diumumkan oleh Anwar Ibrahim, ini satu berita baik, ini satu berita yang ditunggu-tunggu rakyat Malaysia dan sudah pastinya dimahukan oleh rakyat Malaysia. Sejauh manakah itu benar? Tergantung kepada Anwar Ibrahim sendiri. Tapi sebelum itu izinkan dulu saya perkenalkan kepada anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang menjaga, mendidik dan menguatkan imun badan kita. Apabila imun badan kita lemah, bodoh dan tidak seimbang, kita tidak sembuh daripada penyakit dan penyakit berakar di dalam tubuh badan kita. Tetapi apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, dijangka Anwar Ibrahim akan mengumumkan berita baik ini kepada rakyat Malaysia, khususnya kepada para pejabat awam. Bantuan bonus sebanyak 2 bulan gaji atau bersamaan RM5,000 bagi mereka yang berpangkat rendah. Kalau ini benar, saya sendiri berani jamin rakyat akan beralih sokongan kepada Anwar Ibrahim, tidak akan teragak-agak untuk menyokong Anwar Ibrahim selepas ini. Apalah pendapat dan pandangan anda? Adakah ini akan dapat dilaksanakan dan direalisasikan? Sama-samalah kita tunggu nanti.